الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأنزلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله إلا غرورا. سورة الأحزاب ayat 9 hingga 12. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat yang aku beri kepada kamu apabila kamu didatangi oleh bala tentera yang ramai, lalu kami turunkan angin yang kuat dan sejuk, dan bala tentera yang kamu tidak nampak, dan adalah Allah dengan apa yang kamu kerja sangat melihat. Ingatlah apabila bala tentera itu datang dari arah atas dan bawah, dan apabila terbeliaknya mata orang-orang yang berada dalam ketakutan, dan hampirlah menjeluakkan jantung yang ada di dadanya keluar kerana terlalu takut. Di sana orang-orang yang beriman diuji dan digoncang dengan sehebat-hebatnya, dan mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang bukan-bukan. Apabila berkatalah oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman mereka, Allah dan Rasul yang menjanjikan kemenangan, tidak adalah janji itu malaikat menggoda dan menipu sahaja. Dan ayat-ayat yang kemudian daripadanya yang diturunkan dalam satu surah yang dikenali dengan suratul Ahzab, mengambil sempena dengan peristiwa Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah, mengikut riwayat yang sahih di sisi Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan setengah ulama mengatakan tahun yang keempat, berlaku pada bulan Syawal juga.
peristiwa yang diulangi oleh umat Islam menyebutnya tiap-tiap hari raya setelah mereka bertakbir, mereka menyebut wahzamal ahzab wahdah, dan Allah menghancurkan ahzab dalam keadaan keesaannya. Perkataan ahzab jamak daripada hizib. Hizib ialah kumpulan ataupun parti dalam bahasa sekarang. Merupakan kumpulan-kumpulan yang dibentuk di kalangan orang-orang musyrikin, yang disokong oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Apabila pemimpin-pemimpin kumpulan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah oleh Nabi SAW, apabila mereka melanggar perjanjian ataupun sahifah Madinah, kerjasama kesanggupan mereka duduk di bawah kerajaan Islam. Apabila mereka melihat agama Islam berkembang, mendapat sambutan yang baik, hanya sedikit sahaja kalangan orang Yahudi yang masuk Islam. Kebanyakannya tidak mahu masuk Islam. Padahal mereka tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka itu mengenalinya, yakni mengenali akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka sengaja menyembunyikan. Mereka tahu berkenaan dengan diri Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan dizahirkan untuk menutup kenabian dan kerasulan sebelum berlakunya kiamat. Mereka percaya juga pada hari kiamat. Bahkan mereka tahu Madinah itu tempat hijrah Nabi akhir zaman. Mereka berkumpul di Madinah untuk menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Apabila datangnya Rasulullah SAW berhijrah, hanya sedikit saja orang Yahudi yang masuk Islam. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak memaksa mereka masuk Islam. Mereka dibenarkan duduk di Madinah sama ada menjadi rakyat ataupun yang berada di bawah perjanjian dengan kerajaan Islam. Mereka tak dilarang berpegang dengan ajaran agama mereka, mengikut cara hidup mereka. Bahkan ayat-ayat Quran diturunkan dalam beberapa surah mencerita tentang Bani Israel, nabi-nabi mereka di zaman dahulu, dan menjawab soalan-soalan mereka apabila mereka berhujah dengan Nabi SAW. Mereka berhujah, tak percaya pada qisas, pada hudud dan sebagainya. Allah menurunkan ayat dalam suratul Maidah dan surah-surah yang lain untuk menjawab hujah-hujah mereka, menunjukkan mereka dibenarkan berhujah dengan Nabi SAW.
Apabila mereka membuat khianat yang lebih besar, membahayakan negara, maka beberapa kabilah dihalau daripada Madinah. Mereka berpindah di Khaybar. Masih ada lagi di Madinah Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah tak dihalau, masih duduk di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan kabilah Ka'ab bin Ashraf dihalau daripada Madinah ataupun dibunuh. Pemimpin-pemimpin yang berkampung di Khaybar yang dihalau ini datang ke Mekah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Mekah, terutamanya ketuanya Abu Sufyan bin Harb yang belum lagi masuk Islam. Oleh kerana mereka adalah ulama-ulama ahli kitab, tahu berkenaan dengan kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Lalu pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah bertanyakan mereka, yang kamu mari sini ajak kami berperang dengan Muhammad, kamu ni ahli kitab, orang alim, tahu berkenaan kitab. Kami nak tanya mana betul di antara kami dengan Muhammad, mana betul? Lalu ulama-ulama ahli kitab ini sanggup mengatakan, kamu betul Muhammad sesat. Sanggup jawab begitu. Padahal mereka adalah orang alim, ahli kitab, tahu Nabi SAW adalah Rasul, tahu syurga neraka, sanggup cakap begitu. Ini wujud di kalangan manusia. Inilah dia al-maghdubi alaihim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kumpulan yang dimurkakan ke atas mereka ialah kumpulan yang tahu agama, tahu Islam, tapi lawan Islam. Ini al-maghdubi alaihim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah jalan Nabi-Nabi, Siddiqin dan Syuhada dan Salihin. Bukannya jalan orang yang dimerkai ke atas mereka. Golongan inilah golongan yang alim, ahli kitab, yang tahu tapi lawan Islam. Golongan ini akan ada dalam hidup kita sampai hari ini pun. Di sinilah hikmah kita baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Bila mereka memberi semangat, maka Abu Sufyan mengerahkan pengikut-pengikutnya di kalangan kabilah-kabilah musyrikin Mekah dan kabilah-kabilah yang lain. Kemudian pemimpin Yahudi ini pergi ke perkampungan kabilah Ghatfan, bertemu dengan pemimpin Ghatfan, memberitahu perkara yang sama, ajak berpekat untuk menyerang Madinah, menyerang Nabi SAW dan sahabatnya, dan menghapuskan Islam. Maka dikumpulkan bala tentera yang jumlahnya 10,000, jumlah yang sangat besar. Sedangkan kemampuan orang Islam tak sampai 10,000. Mengikut riwayat, yang boleh berperang di Madinah di masa itu ada 1,000 saja. Ada riwayat mengatakan tak sampai 1,000. Ada orang munafik pula. Kemudian
berita itu sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya di Masjid Madinah, mesyuarat bagaimana nak menghadapi musuh yang besar ini. Lalu Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, Salmanul Farisi ialah seorang sahabat yang berasal dari negeri Parsi, yang menganut agama Majusi, kemudian masuk Kristian, berjumpa dengan padri-padri memberitahu sekarang sudah tiba masanya zahir Nabi akhir zaman. Lalu Salman mengembara dari satu daerah ke satu daerah sehingga sampai di Madinah, dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Ceritanya panjang, tak cukup masa nak cerita di sini. Salman yang berasal dari negeri Parsi, negeri kuasa besar dunia, negeri yang bertamadun, kuasa besar. Lalu Salman berkata, wahai Rasulullah, di Parsi bila berperang menghadapi musuh yang lebih besar, di antara langkah yang diambil ialah menggali parit, berkubur dengan parit untuk menghadapi musuh yang lebih besar, bertahan secara menggali kubur, gali parit. Lalu Nabi SAW menerima pandangan Salmanul Farisi. Dipilih kawasan yang menghala ke arah Bukit Uhud hari ini, daripada masjid yang dikenali Masjid Al-Fatah. Mereka melawat Madinah tahulah, digali parit yang jauhnya beberapa kilometer, bukan pendek parit itu. Luas paritnya tak mampu dilompat oleh kuda. Kuda tak boleh lompat luas paritnya, kiralah berapa depa. Maka dilakukan secara bergotong royong, dibahagi-bahagi mengikut kumpulan-kumpulan, dan Nabi SAW ikut sama menggali parit itu dengan sahabat-sahabatnya. Berlakulah beberapa mukjizat. Ada mukjizat berlaku di masa itu. Mereka gali parit di kawasan yang mudah dimasuki oleh musuh. Madinah dikelilingi oleh padang, kemudian bukit ada sedikit, kemudian batu-batu hitam yang tajam yang payah dilalui oleh kuda. Kemudian kebun, sebahagian kebun dijaga oleh muslimat sahabiyat radhiyallahu anhunna, sahabat-sahabat yang perempuan. Kawasan kebun payah sikit musuh nak masuk, ada pagar dia, ada pohon dia banyak. Sebahagian lagi ialah perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah ni masih ada perjanjian dengan Nabi SAW, dan dia bersedia untuk mempertahankan Madinah mengikut perjanjiannya. Kawasan yang terdedah digali parit. Bila mereka gali, ada kawasan batu yang besar, yang pejal. Mereka tak mampu nak memecahkan batu yang keras itu. Lalu Nabi mengambil cangkul ataupun cok untuk pecah batu. Nabi pukul batu itu, pukul batu sehingga berapi. Nabi kata, aku nampak bangunan-bangunan di Parsi, kita akan menawan Parsi. Kata lagi, nampak api, aku nampak bangunan-bangunan di Syam, wilayah Rom, kita akan tawan Rom, kata Nabi. Sahabat-sahabat melihat, dan batu itu hancur, pecah. Maka digalikanlah parit dengan sempurna.
Ba'da tentera Ahzab, siapa tak boleh masuk, mereka dalam keadaan tercengang kerana kabilah-kabilah Arab dan orang Yahudi yang bergabung dengannya tidak biasa melihat benteng pertahanan yang begitu rupa. Mereka pergi dekat, dilawan dengan panah. Pergi dekat lagi tak boleh nak lompat dengan kuda. Ada yang lompat, seorang berjaya dibunuh. Mereka tak boleh masuk. Di mana kepungan ini berlaku dalam masa yang lama. Bukannya sekejap. Musuh yang jumlahnya 10,000. Pasukan Islam tak ramai. Maka berlakulah ujian yang Tuhan sebut dalam Quran. Ada yang terbeliak mata. Yang terbeliak mata hitam kerana terlalu takut. Ada yang naik kemur perut lawyer kerana takut, sehingga nak menjeluakkan jantung kerana terlalu takut. Hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana orang-orang yang beriman diuji dengan ujian dan mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adallahu rasuluhu illa ghurura. Dan apabila berkatalah oleh orang-orang munafik, orang munafik inilah orang yang Islam menipu, menzahirkan Islam bila Islam kuat. Bila Islam lemah, mereka lari daripada Islam. Islam tipu. Termasuklah mereka yang Islam kerana nak benda, nak zakat, nak bantuan daripada Nabi SAW. Bila boleh harta rampasan perang, bila banyak hasil, Nabi beri pada orang miskin, beri pada orang tu, beri pada orang ni, dia datang, dia Islam juga. Ini orang munafik. Hati dia tak percaya sebenarnya kerana benar, bukan kerana Allah dan Rasul. Dan di sana ada orang-orang yang lemah iman. Dia Islam, percaya tapi lemah iman. Tak percaya, tak apa kuat kukuh adanya pertolongan Allah, akan tibanya pertolongan Allah. Tak nampak pertolongan Allah ni bila? Menyebabkan rasa takut. Nak turun tanah pun takut. Kalangan munafik ini pada awalnya sanggup berkawal sempat parit. Bila lama masa, dekat sebulan, hampir sebulan, seminggu tahan lagi, masuk minggu yang kedua ketiga, jumpa dengan Nabi Rasulullah. Saya terpaksa kena balik sebab bini rumah, anak tak ada orang jaga. Kacek, tipu. Kerana uzur, kerana macam-macam, Nabi kata balik. Nabi izinkan mereka balik. Orang munafik ini ada wa abi berah je, wa abi ruti je. Ambil balik hak ni, balik. Berlaku begitu. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan menghantar pengitik, bertemu Yahudi Bani Quraizah, memujuk Yahudi Bani Quraizah supaya belok daripada perjanjian, membenarkan kawasannya dimasuki oleh tentera Ahzab. Maka kalangan pemimpin Bani Quraizah ini sanggup mengkhianati perjanjian. Di masa itu Allah Ta'ala menyebut, dan kaum muslimat melihat bagaimana pemimpin Bani Quraizah ini berunding dengan pemimpin-pemimpin musyrikin.
melaporkan kepada Nabi SAW. Bila berlaku keadaan begini menjadikan keadaan lebih menakutkan. Tapi Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan tatkala orang-orang yang beriman, yang sungguh beriman di kalangan muhajirin dan ansar, melihat kedatangan bala tentera Ahzab, lalu mereka berkata, inilah dia janji Allah dan Rasul. Benarlah Allah dan Rasul bila berjanji. Tidaklah menambahkan kepada mereka iman yang lebih kuat dan menyerah diri Islam yang lebih bersungguh. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada beberapa lelaki yang berjanji dengan Allah dan Rasul, yang dia berjanji untuk mati menghadapi musuh. Benar janji mereka. Ada di antara mereka yang telah mati syahid, dan ada di antara mereka yang menunggu giliran untuk mati syahid. Dan mereka tidak sekali-kali mengubah janji mereka dengan Allah. Apa makna benar janji Allah dan Rasulnya? Kalangan sahabat yang beriman mengatakan, semua sahabat mengatakan ini janji Allah dan Rasul. Karena Tuhan sebut dalam Quran, dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu ingat kamu boleh masuk syurga Tuhan padahal belum lagi kamu menghadapi ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang lebih dulu daripada kamu di kalangan umat Nabi-Nabi zaman dahulu? Mereka diuji dengan sehebat-hebatnya, diseksa kerana mereka Islam. Mereka digoncang dengan musuh-musuh yang jahat, yang ramai, yang kuat. Dengan sehebat-hebatnya, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama dengannya, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran firman Allah Ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu ingat kamu boleh masuk syurga Tuhan padahal belum nyata lagi apa yang ada dalam ilmu Allah, orang yang sanggup berjihad dan orang yang sabar. Dalam surah Al-Ankabut firman Allah Ta'ala, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu mengira sudah cukup bila mereka berkata kami telah beriman, saya ni beriman dah, kami dah beriman dah, percaya sungguh, cukup? Tuhan kata tidak. Padahal belum lagi datang kepada mereka ujian yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu, sehingga termaklum di sisi Allah orang yang sungguh-sungguh beriman, yang benar beriman, dan orang yang bohong imannya. Ini makna janji Allah. Di saat yang menyusahkan ini,
Rupanya ada manusia-manusia yang macam ini. Maka datang seorang yang tak diketahui dia masuk Islam. Safwan bin Umayyah Al-Ghatfani, daripada kabilah Ghatfan. Satu kumpulan Ahzab bersama dengan bala tentera Ahzab. Datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya dah Islam, kaum saya tak tahu lagi, dan orang musyrikin, orang Yahudi tak tahu saya masuk Islam. Boleh ke tak saya nak lakukan sesuatu? Saya nak masuk dalam pasukan-pasukan mereka ni. Nabi kata, bolehlah. Al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu, kata Nabi. Maknanya peperangan kita boleh menipu musuh di dalam peperangan. Tak berdosa tipu, bahkan wajib tipu. Maka Safwan bertemu dengan pemimpin Bani Quraizah, beritahu kepada mereka, kamu ni pergi janji dengan Abu Sufyan. Aku nak sihat kepada kamu je. Kalau menang tak apalah. Kalau Abu Sufyan dengan Ghatfan, anak beranak aku tu, dia balik kampung, mu duduk sini, jaga mu dengan langit nya serang, kena mu jaga, menyebabkan mereka dalam keadaan ketakutan, tak berani nak membuka kampung mereka bagi musuh. Kemudian dia berjumpa dengan Abu Sufyan. Dia kenal dengan Abu Sufyan. Mungkin aku kan kawanmu. Duk tebing apa berlawak lama-lama sangat. Nak masuk tak boleh, nak serang tak boleh, tak ada pasal-pasal. Ya juga, kata Abu Sufyan. Lepas tu pergi pula dengan Ghatfan, anak beranak dia sendiri. Dia anak beranak dia, Ghatfan ni. Sanggup lawan anak beranak Islam ni. Berjumpa dengan pemimpin Ghatfan, tak ada guna kita lawan. Nak masuk tak boleh, nak serang tak boleh, tak ada pasal-pasal. Wah, habis bekalan dia. Banyaklah nasihat-nasihat dia, menyebabkan mereka dalam keadaan serba salah. Dalam masa yang sama, Allah menurunkan angin yang kuat, cuaca yang sejuk. Sejuk di Madinah ni, orang yang pergi haji musim sejuk tahulah. Kalau kita selimut, pakai baju kuk, baju tebal, ada hak tembuh. Dia masuk kuk tembuh tu macam ketikam. Ini sejuknya Madinah ni. Dan Nabi bersembahyang malam. Nabi sembahyang. Sahabat-sahabat dia tengoklah Nabi sembahyang. Mereka berkawal. Lalu Nabi paling sahabat, sembahyang 2 rakaat sudah paling. Siapa kalangan kamu yang sanggup pergi masuk dalam musuh? Punya balik pula. Masuk dalam musuh, lepas tu balik pula. Bila tu selamat, masuk dalam musuh. Masuk dalam musuh, jangan buat apa, tengok je. Balik dengan selamat. Orang yang sanggup bersama dengan aku dalam syurga, kata Nabi. Senyap seorang bangun, kerana cuaca terlalu sejuk dan ketakutan. Takut. Sejuk lagi, gelak-gelemak, takut pula. Ribut kuat. Lalu Nabi sembahyang pula. Sudah sembahyang, Nabi paling pula. Siapa dia kalangan kamu yang sanggup masuk dalam musuh, tengok keadaan musuh, kemudian balik selamat? Cerita apa yang berlaku? Seorang tak jawab. Lepas tu Nabi sembahyang balik. Sudah sembahyang, Nabi paling pula. Siapa dia kalangan kamu yang sanggup masuk dalam musuh, tengok apa keadaan musuh, lepas tu balik beritahu pada aku? Tak jawab.
Lalu Nabi kata, Huzaifah, mu bangun. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Wahai Huzaifah, mu bangun. Mu pergi. Tugas aku. Huzaifah yang ditugaskan. Bukan senang dalam keadaan sejuk, dalam keadaan takut. Maka Huzaifah pun mengambil pedang dan panah dan busurnya. Lalu panjat, turun dan naik parit, masuk ke dalam khemah. Melihat ada api yang nyala, dia pun pergi. Dia tengok Abu Sufyan. Dia nampak Abu Sufyan duduk cokoh. Dia pun masuk anak panah dia nak tak jadi. Nabi kata jangan. Kalau panah sedang balik kena satu. Rasulullah pesan tak boleh. Dia pun terus masuk dalam khemah itu. Duduk di celah-celah orang. Oleh kerana angin kuat, pelita berpadang. Abu Sufyan kata, supaya kita selamat, tiap-tiap orang kena sebut nama dia. Kena pegang tangan antara satu sama lain. Lepas tu sebut nama masing-masing. Sudah. Lalu sebut nama seorang, siapa giliran dia, aku pun sebut nama, ikut dang sebut nama apa pun. Terlepas. Lepas tu Abu Sufyan pun kata, tak tahan juga duduk sini. Angin pun kuat sehingga tercabut khemah. Khemah tercabut. Puyuk habis terlingkup. Lalu Abu Sufyan pun mengerahkan bala tenteranya berundur balik. Dan Ghatfan juga berundur meninggalkan Madinah. Dan Huzaifah balik belum subuh lagi. Balik terus pergi ke khemah Nabi. Nabi dengan keluarga dia dalam keadaan yang sangat sejuk. Kerana terlalu sejuk, minta izin Huzaifah masuk. Dan Nabi ubuhkan selimut dia, selimut Huzaifah. Selimut Huzaifah kerana sejuk. Lalu Huzaifah menceritakan apa yang berlaku. Kemudian kerana terlalu letih, Huzaifah pun tidur dalam kain selimut Nabi dengan Nabi. Tiba-tiba masuk subuh, Nabi kata, Nabi terus gerakkan Huzaifah, ya Nauman, hei penidur, bangun. Huzaifah bangun sembahyang subuh. Dan pagi esoknya Badr Nutur Ahzab tidak ada lagi. Di mana Huzaifah bin Yaman yang terlibat di dalam kerja yang sanggup mati ini, selepas zaman sahabat Nabi tidak ada lagi. Ada orang muda-muda tanya Huzaifah, wahai Huzaifah, bagaimana cara sahabat-sahabat ni dengan Nabi? Kalau kami duduklah, kami nedang dengan Nabi, kami sanggup galah Nabi, kami sanggup usur Nabi, kami sanggup pertahankan Nabi, kami sanggup buat apa saja dengan Nabi. Huzaifah kata mudah tahu. Huzaifah pun cerita peristiwa azab ini. Dalam keadaan mereka diuji dalam ketakutan, dalam kesejukan. Nabi minta, tak ada orang bangun. Hingga Nabi paling ke aku, mung Huzaifah. Aku pun bangun. Rasulullah tengok ala aku, suruh bangun aku pun. Pergilah. Itu ceritanya. Kalau sanggup macam tu, tak apalah. Itu kesanggupan para sahabat radhiyallahu anhu. Akhirnya bala tentera Ahzab dikalahkan. Fa'anzalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka kami fa'arsalna alaihim, kami utuskan kepada mereka, kami turunkan kepada mereka angin dan bala tentera yang tidak dapat dilihat, iaitulah tentera malaikat.
yang meniupkan di dalam hati-hati mereka rasa gerun dan takut, menyebabkan mereka berundur. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Islam. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi telah diarahkan oleh malaikat Jibril supaya bertindak ke atas Bani Quraidah yang khianat itu, yang ada cerita khas yang kita sudah baca dalam tafsir, tindakan ke atas Bani Quraidah ini. Yang pentingnya, mengapa, pasal apa kita sebut Ahzab pada tiap-tiap hari raya selepas kita bertakbir. Dan Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang dinamakan suratul Ahzab, yang disebut kisahnya dengan panjang di dalam Quran. Lebih panjang pada Hunain, lebih panjang pada peperangan-peperangan yang dianggap sebagai hebat. Quran adalah kitab petunjuk sehingga hari kiamat. Bila kita baca Quran, jangan kita rasa sekadar cerita saja. Cerita habis untuk sedar dengar saja. Quran adalah petunjuk. Semua cerita-cerita dalam Quran adalah petunjuk kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Menunjukkan bahawa cerita Fir'aun dengan Nabi Musa, cerita Namrud dengan Nabi Ibrahim, perkara itu akan berpanjangan sehingga hari ini. Cuma nama orang dia berubah. Begitu juga dengan Ahzab, kumpulan-kumpulan yang menyerang Islam ini akan berlangsung sehingga hari kiamat. Dan Allah akan menyelamatkan agama dia sehingga hari kiamat. Barangkali kita tidak sedar, kita mengalami kesan peperangan Ahzab di zaman mutaakhir dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah tahun 1924. Bagaimana kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Islam yang paling akhir, menghadapi Rusia, Kristian Ortodoks, menghadapi Eropah, Inggris, Jerman, Perancis, Rom, Itali, Spanyol dan lain-lain yang menyerang Utsmaniyah, yang memimpin dunia Islam. Di belakangnya orang Arab, orang Parsi, Iran, orang Melayu, Indonesia, termasuklah orang India, Pakistan, Afghanistan, orang Afrika, di bawah kepimpinan kerajaan Utsmaniyah.